Jadi makanya penceramah tu nampak, dia nampak penceramah tu, tak apa, bagi dia naik, dia nak cakap, nampak. Tu kita tadi ni malu, hanya tengok pakaian begitu kita tak bagi dia naik stage, malu. Kita tengok lekeh. Bahasanya dia tu adalah profesor, penuh, full profesor. Dia tu, Profesor Dr. Abdul Halim As-Siddiqi. Nama dia. Nampak? Tu dah. Dia main lekeh begitu ayah nampak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardil samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa barik 'abdika wa rasulika an-nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa habibina wa imam muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar. Insyaallah kita awali dengan risalah tauhid muka surat 36 bawah sekali. Maka dalil naqli atas wujud Tuhan. Rabbus samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Az-Zariyat ayat 23, artinya maka demi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bahwasanya ia ada sebenarnya seperti kamu bertutur-tutur. Itu dalil nakli. Dalil nakli makna kata dalil Al-Quran dan dalil hadis yang mutawatir. Hadis ahad tak boleh, hadis yang mutawatir yang boleh dipakai sebagai sumber hukum bagi menegakkan dalil nakli atas soal akidah, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara dalilnya. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Itu dalam surah Sajdah yang kita dengar tiap-tiap subuh Jumaat, ya. Itu juga menjadi dalil, ya. Allah yang tercipta menjadikan langit dan bumi dan barang di antara keduanya dalam 6 fasa. Kita sebut begitu, ya. Jadi itu mengatakan dalil. Maknanya dalil ini memberikan satu kenyataan yang jelas. Apabila kita yakin dan kita beriman dengan Alkitab, maka kita yakin dengan kalam-kalam Allah sebagai dalil dan sumber bagi menghukum kepada akal kita sebagai hukum akal dalam bahagian yang wajib akal, yakni Allah zat yang wajib al-wujud. Itu kenyataan dia, ya. Maka lain daripada Allah mungkin al-wujud. Itu dalil ya. Jadi kalau kita sebut Allah sebagai wajib al-wujud, wajib wujud, pasti mesti wujud, pasti dan mesti wujud, maka lain daripada Allah Subhanahu wa taala mungkin al-wujud. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Boleh jadi wujud, boleh jadi tidak. Itu kenyataan dia, ya. Maknanya termasuklah apa-apa juga yang ada kepada makhluk itu sendiri, sifat-sifat makhluk, perjalanan makhluk, kehidupan makhluk, budaya makhluk, semuanya itu wujud secara mungkinan, bukan secara wajibat. Yang wajibat tu adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu jelas. Boleh, ya. Yang kedua, dalil qidam, iaitu sanya jikalau tiada Allah taala itu qadim, yakni bersifat dengan qidam, ya, nescaya ada ia baharu. Qidam, qadim, sedia, tidak ada permulaan. Itu maksudnya sedia ada, tidak ada permulaan. Nah, itu artinya qadim. Mudah kita nak faham, ya. Maknanya lain daripada Allah adalah masbukin, datang kemudian. Lain daripada Allah makhluknya, apa juga yang boleh diistilahkan sebagai makhluk, sebagai alam, kesemuanya adalah masbukin, datang kemudian.
Dia ada oleh Allah, dicipta oleh Allah, adanya dengan Allah, kepastian takbirnya ditakbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah bersifat dengan qadim. Qadim artinya tidak ada awalan, tidak ada permulaan. Dia yang awal. Bila sebut al-qadim kena kait dengan al-baqa, maknanya kekal. Itu jelas ya. Maka saya adalah ia baharu yang demikian berkehendak kepada yang menjadikan akan dia. Kalau dia baharu tentulah dia kena jadi. Mesti ada yang menjadikan. Seperti kita lah. Ya. Maka yang kena jadi itu adalah makhluk. Maka demikian itu mustahil. Maka dalil yang menegakkan kepada sifat qadim Allah kita lihat sebagai dalil yang disebut oleh musannif. Dan yang membaharu akan dia yang demikian membawa kepada dur, iaitu mustahil, kerana lazim berhimpun dua yang berlawanan. A jadikan B, B jadikan C, C jadikan D. Tidak ada akhirannya. Macam mana jadi itu? Boleh jadi lagu tu Adam jadikan Shis, Shis jadikan Afnasuk, Afnasuk jadikan Idris, Idris jadikan Saleh. Begitulah. Demikian adalah dur, mustahil. Disebut sebagai daur, daur ya, bukan dur, daur. Ya, daur. Dan yang baharu akan ini bukan bawa kepada daur, iaitu mustahil, kerana lazim berhimpun dua yang berlawanan dan membawa kepada tahsil, iaitu mustahil. Tahsilul hasil ya, tahsilul hasil ni kembali kepada antaranya A buat B, B buat A buat B, B buat A. Boleh tak macam tu? Tuhan langit buat Tuhan bumi, Tuhan bumi buat Tuhan langit, Tuhan langit buat Tuhan bumi. Siapa yang mula, siapa kemudian? Siapa yang menjadi yang betulnya? Siapa yang kena jadi? Siapa yang menjadi? Siapa yang penjadi? Tidak wujud. Dalam kenyataan bertentangan dengan kemunasabah. Yang ni kita kena pakai dalil akal. Kena pakai munasabah akal. Ya, itu dijadikan Allah menjadikan kita akal supaya kita tidak bertaklid hanya ikut membuta-tuli. Ikut membuta-tuli kan. Ya. Sekurang-kurangnya kita melihat kerana makhluk itu sendiri yang namanya kejadian makhluk itu sendirilah, ya. Seperti mana sembahan-sembahan orang-orang kafir, wasdaniyun. Ya. Tuhannya ada belalai, belalai gajah, kan? Orang badan kepala gajah. Ini bertentangan dengan sains, bertentangan. Secara sains pun bertentangan. Orang tak boleh kepala gajah. Dah. Sebab sistem kepala gajah dengan sistem kepala orang ni jauh beza. Dah. Kepala gajah duduk dengan orang teruk ah. Ya. Ini yang dikatakan tadi, ini satu kenyataan daripada sudut manapun. Kalau kita berbahas daripada segi akal, sama daripada sudut munasabahnya ataupun sudut ilmiahnya, maka kembali kepada tidak boleh diterima oleh akal. A menjadikan B, menjadikan A. Dah. Ada orang 10 tangan, ada orang 10 kepala. Ini bertentangan dengan dalil ilmiah, akaliyah. Betul? Itu yang dibahaskan dulu. Begitulah. Maknanya ulama tu diletak dulu tu, kita kena perendangkan, perpanjangkan dia punya hujah-hujah dia. Begitu ya. Kerana bersamaan yang sedikit dengan yang banyak, yang demikian itu sabitlah Tuhan itu qadim. Maka demikian, maka kembali kepada hakikatnya yang sebenar, bahawa Allah bersifat dengan qidam, yakni qadim, tidak ada awalan, tiada permulaan wujudnya. Semua bukan hanya sekadar wujud kepada segi zatnya, sama juga segala sabit segala sifat-sifatnya, khususan sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat yang memberi kesan, yang memberi bekas kepada penciptaan alam, yang boleh dapat kita lihat sendiri. Kewujudan alam ini memberi arti itu adalah datang daripada bekas sifat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, jalinan lagi dengan sifat ilmu, dan tegas dengan sifat hayatnya sendiri yang berdiri. Itu artinya bahawa kita faham bahawa Allah qadim pada semua aspek, sama ada zat ataupun sifat ataupun perbuatannya. Perbuatan Allah sendiri pun bukan satu perbuatan yang baru, walaupun berlaku kepada kita sekarang ini. Kita bergerak sekarang ni barulah. Ni sekarang kita bergerak ni, ya. Kita boleh berjalan, boleh bergerak, boleh hidup ni digerak, dijalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Secara hakikinya bukan kita. Dia adalah semata-mata
dengan anugerah Allah yang kita kenali sebagai nikmat bergerak, nikmat hidup, nikmat melihat, nikmat berkata-kata, nikmat mendengar, ini merupakan nikmat anugerah daripada Allah. Anugerah itu adalah bekasan daripada sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Seluruh nikmat yang ada pada kita itu bekasan daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merujuk kepada hakikat tauhidnya, maka ulama mengatakan dia adalah wajhullah, wajah Allah. Wajah Allah. Wajah Allah yang wujud pada alam maya pada ini adalah wajah Allah. Maka dari kita tadi, orang yang beriman kepada Allah dapat melihat Allah. Iman yang hakiki, iman yang haqqan, dapat melihat Allah. Melihat apa? Melihat wajah Allah, bukan lihat zat Allah. Wajah tu apa? Bekasan-bekasan nikmat daripada kudrat Allah yang sabit pada Allah sebagai sifat ma'ani yang kita kenal. Memberi makna kepada iman kita, memberi makna kepada akal kita, memberi makna kepada kehidupan seorang hamba yang tauhid kepada Allah. Maknanya apa? Bahawa Allah yang menjadikan segala-gala, Allah yang menciptakan segala-gala, Allah yang mentadbir segala-gala. Maka kita kembali kepada suatu titik tauhid yang sebenar, dikenali sebagai tauhidul af'al. Bila kita tauhidul af'al, inilah merupakan inti kepada tauhid rububiyah yang kita sebut pada Allah setiap kali pada bacaan Fatihah kita, alhamdulillahirabbil alamin. Masuk dalam perkataan Rabbun, yang mentadbir, yang menyusun, yang mengatur, yang mengantar, yang menjalankan, yang menentukan. Faham dia nak macam tu, punya halus baru kita dapat jelas. Sambung lagi katanya, kerana bersamaan sedikit itu, maka dikatakan adapun dalil naklinya huwal awwal wal akhir, artinya ia jua Tuhan yang awal tiada permulaan dan yang akhir tiada kesudahan, dapat dilihat dalam suratul Hadid. Kita baca surah Hadid, kita akan jumpalah ayat ini. Dengan kerana kedudukan sifat-sifat ini yang dinyatakan dalam yang zahir dalam surah Hadid, maka surah Hadid ini adalah surah yang sangat disukai, disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita hafal surah Hadid ni, kita hafal kalau boleh lah kita hafal, simpan dalam dada kita, dan kita baca ada sebarang-barang masa. Istimewa dalam sembahyang tahajud, kita bangun malam, bacalah suratul Hadid ini, Masya Allah. Suatu surah yang dengan karenanya Nabi mengatakan Allah amat mencintai orang yang membaca surah ni. Itu dia. Boleh kan? Baik. Adapun makna daur itu, iaitu berhenti, ia ada tiap-tiap daripada dua suatu atas yang lainnya. Umpama Zaid menjadikan Umar dan Umar menjadikan Zaid pula, maka pada ketika itu terdahulu Umar tatkala ia menjadikan Zaid, dan kemudian pula Umar pada ketika Zaid menjadikan dia. Macam mana jadi lagu tu? Yang demikian jadilah Umar dan Zaid itu terdahulu daripada dirinya dan kemudian daripada dirinya. Yang mana dulu, yang mana kemudian? Macam ayam dengan telur. Faham begitu Macam ayam dengan telur. Telur mai dulu ke ayam mai dulu? Ini diertikan dengan daur. Faham daur ayam bertelur, telur jadi ayam, ayam bertelur, telur jadi ayam. Tu Allah buat satu dalil kat kita, tentu pun kita tak boleh bahas. Tu makhluk tu. Allah buat satu makhluk bagi kita nampak betul-betul terang, kan? Terang-terang kita nampak asal dia. Kedua-dua itu sudah wujud dalam kehidupan makhluk secara zahiriah, secara lahiriah, tapi kita masih tak boleh putus lagi yang mana dulu, yang mana kemudian. Apatah lagi kita ambil benda tu, kita ambil hujah itu bubuh kepada Allah, lagi tak kena. Nampak tak? Secara akaliah, zahiriah pun kita tak boleh selesaikan masalah ni. Tak dapat jawapan sampai ke sudah. Yang mana dulu, yang mana kemudian. Jadi kalau telur dulu, siapa yang bagi tempat, yang mana ikut telur tu, mai ikut mana pula? Kalau kita telur dulu, mai ikut ayam dulu. Sedangkan ayam tu keluar daripada telur. Masya Allah. Hari ni kita tak boleh nak samakan, kita tak boleh nak hujah, apatah lagi nak cari kesimpulan
secara mu'tamad yang mendulu kemudian. Itu dah dua benda Tuhan bagi jadi kat kita, terang-terang dah kita nampak. Kita masih tak boleh selesaikan hujah-hujah dia, dan kita tidak boleh bahas dalam segi akal. Keadaan inilah juga Allah zahirkan dalam neraka besok. Orang ahli neraka, syurga taklah neraka, dan dizahirkan dalam ayat summa la yamutu fiha wala yahya. Kemudian mereka itu tidak mati dan tidak hidup. Macam mana tu? Dalam neraka, ahli nerakanya tidak mati tidak hidup. Tu macam mana nak kata tu? Ayat ni terang-terang menyebut summa la yamutu fiha wala yahya. Kemudian daripada itu, maknanya penghuni-penghuni neraka itu tidak mereka hidup, tidak mereka mati, tidak mereka mati, tidak mereka hidup. Macam mana nak kira tu? Kalau ikut daripada segi azab ni bak kena tu matilah, kena rebuh, kena lebok, dalam kawah tembaga, kena kerat, kena potong, kena itu. Kiranya mati, tapi tak mati, hidup, sampai boleh bercakap dengan Zabaniyah lagi, boleh minta reda sikit, bagilah reda sikit sakit ni, kami teruk sangat tak tahan. Siapa ni? Orang-orang yang antaranya dosa-dosa zina. Orang yang berzina ni dosa dia cukup berat. Kalau dalam kubur setengah azab neraka dia hantar di dalam kubur. Orang yang berzina, nampak yang tidak diampun oleh Allah, yang tidak bertaubat kepada Allah, maka setengah azab neraka tu dia hantar pergi ke kubur. Tak boleh tahan, baru kubur. Setengah lagi taruh dalam neraka. Maka dalam neraka tu dia akan menjerit-jerit, minta bantuan kepada Zabaniyah. Tolonglah bagi korang sikit. Zabaniyah kata, hampa minta korang, minta tolong. Dulu hampa buat kerja, hampa tak malu lah. Tak malu kepada yang melihat kamu. Allah Subhanahu Wa Taala yang menghukum kamu, yang melarang kamu. Kamu tak nampak pula. Lah kamu minta pula reda, minta korang. Ini azab bagi orang yang berzina, khususan berzina dengan isteri orang. Itu dia. Sajalah terlintas tengok dalam kitab. Dia buka-buka tengok kemarin kitab Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dosa. Dia bawa dosa dalam 5 rukun 5 rukun Islam tu, dia tak bawa lain, tapi dia kait dalam rukun-rukun Islam tu. Rukun syahadah, sembahyang. Nampak tak? Apa dosa dia dalam sembahyang? Bukan kita sembahyang tinggal sembahyang, dalam sembahyang tu pun banyak dosa kalau kita tak ikut tertib dia, tak ikut peraturan yang disusun oleh syarak yang dibawa oleh Nabi. Dosa, ini yang kata tadi, satu di antaranya. Bagi kita faham begitulah kita bawa. Jadi kita kaitkan tadi dengan apa yang disebut oleh musannif, sama dengan yang kita kata di daur. Jadi yang mana dulu, Zaid ke Umar dulu? Yang mana dulu? Yang mana kalau Umar buat Zaid, Umar dulu. Zaid jadi kemudian Zaid pula buat Umar. Zaid pula dulu, Umar jadi kemudian. Siapa yang dulu, siapa yang kemudian? Demikian itu tidak diterima oleh kemunasabahan akal. Akal punya munasabah takat tu je, had dia, had daruri akal dia. Akal tu adalah makhluk daruri, dia panggil. Makhluk daruri maknanya dia ada had, ada sempadan. Telinga ni makhluk daruri. Hidung, mulut ni makhluk daruri. Dia ada dia punya had saja, tak boleh lebih daripada tu. Akal pun ada dia punya daruri, had dia, tak boleh lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu, sudah jadi satu perkara yang tidak akan diterima, akhirnya dia akan tinggal habis. Tak percaya, nampak tak? Macam tu lah. Daruri ni kita kena bagi had, sempadan kat dia. Telinga takat mana boleh dengar, hidung takat mana boleh menghidup, mata sejauh mana boleh melihat, perkataan suara kita sejauh mana boleh sampai. Ini dipanggil daruri, mengikut dalam kumpulan-kumpulan wajib daruri dalam akal. Hukum akal tu ada 3 wajib, mustahil, harus, yang wajib tu mengikut dalam kaedah ilmu mantiq ada 6 wajib. Hukum akal ada 6 wajib, hukum akal ada 6 mustahil, hukum akal ada 6 yang jaiz. Yang tu kita tak mengaji lah. Nampak tak? Mengaji dekat tu anak murid dia lari. Saya pun lari mengaji dulu. Saya pun lari 3 bulan lari. Duduk mengaji tentang tu ya. Nampak? Duduk buka kitab, duduk guru bahas lah. Wajib daruri, wajib nazari, wajib li ghairihi. Nampak tak? Wajib aradi.
Allah, 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 Allah. Dia kena hafal yang tu lari. 3 bulan lari. Nampak tak? Tapi lari tu dengan rasa bersalah, dengan rasa sesal. Makna kata Allah mau kita lagi ya. Kalau tak rasa bersalah, tak rasa sesal, maknanya Tuhan tak mau kita lah. Orang ni nak likuk tu. Makna kata Tuhan nak tarik balik ya. Nak tarik saya balik pergi. Nah. Duk rasa sesal, rasa takut pun rasa, nampak tak? Habis kena pergi balik. Menyorot pelan-pelan pergi balik. Nampak tak? Tok Guru tak kata apa. Panggil main duduk dekat, main dekat sini. Main duduk kat Pak Haji dekat. Dulu tak panggil ustaz, panggil Pak Haji. Nah, Tok Guru panggil Pak Haji dulu. Ya, panggil main duduk dekat. Dia tahu dah, memang dia terima lagu tu dah. Jadi maknanya ini kita nak faham tu. Jadi maknanya kita boleh ambil secara langsung, secara daruri dalam akal kita ni, Tuhan bagi ada perkara-perkara yang wajib. Wajib ni benda yang pasti, logik. 2 campur 2 tu adalah 4. Itu wajib daruri. Faham? Tak boleh jadi 5. Jangan duk ditambah jadi 5. Kok mana kita pusing pun 3, 1, 4, 2, 2, 4, nampak tak? Mesti jadi 4. Tak boleh jadi 3, 1 jadi 5, 2, 2 jadi 6. Tak boleh jadi. Kita nak tukar, tak boleh. Itu wajib daruri. Nak faham tak? Kaedah wajib akal kena kata lagu tu. Bahagian akal ada terima bab tu. Ya. Maka itulah telinga apa serupa juga. Kalau telinga kita tahu dah jauh mana boleh dengar. Sebab tu orang reka macam-macam alat. Ya. Untuk memanjangkan, melapangkan lagi. Dia kata melapangkan bahasa lama. Ya. Akan kekuatan yang diberikan Allah kepada telinga itu dipanjangkan, dikatakan dilapangkan. Nampak ada? Dengan menggunakan alat-alat siar raya. Nampak orang dapat dengar. Earphone kita pakai ya. Speaker dan berbagai lagi kaedah-kaedah yang Allah bagi kepada kita ilmu lagi untuk mencipta alat-alat ini. Bukan kita yang cipta. Faham? Allah juga yang mencipta tu. Faham ya? Itu dah. Ya. Itu dia kata tadi wajib muqayyad. Dia panggil wajib muqayyad. Ini wajib muqayyad. Benda-benda yang kita boleh terima, macam speaker apa semua tu wajib muqayyad. Benda yang boleh terima oleh akal, ya. Nak dengar tentu orang tunjuk pakai earphone. Tak dengar orang kata pasal mikrofon tak berfungsi. Orang tanya. Nampak tak? Ya. Sebab orang tahu itu wajib muqayyad dia panggil. Secara langsung dia adalah merupakan perkara-perkara yang dituntut untuk kita mengetahui dan misi supaya kita dapat mengenal, menguasai ilmu mengenal Allah, makrifah kita kepada Allah akan lebih sempurna. Sambung sikit lagi. Ya. Maka kata musannif, yang kemudian tiada terima oleh akal sekali-kali kerana yang menjadikan dahulu daripada yang kena jadi, maka manakala Sabit Umar menjadikan Zaid, maka bagaimana pula diterima akal Zaid boleh menjadikan Umar pula, kerana Zaid terkemudian daripada Umar. Maka yang kemudian barang yang telah tentu tidak boleh menjadikan orang yang terdahulu daripadanya, yang demikian mustahil wujud daur pada akal. Jangan ada. Buang bahagian tu, kita masuk dalam kategori mustahil. Wajib akal, mustahil akal, masuk dalam mustahil. Masuk dalam program dalam kategori mustahil akaliyah. Itu dia. Ini hujah. Sebab tu Allah melarang kita. Islam melarang, syarak melarang kita taklid buta. Bukan taklid buta. Taklid buta ni pakai ikut ya, dengan tak tanya, dengan tidak hujah, dengan tidak mau fikir, yang berlaku kepada orang-orang Nasara sekarang. Ya. Jahil apa dia panggil? Jahil murakkab. Ya. Pergi letak pula Tuhan ada anak. Ya. Kalau ada anak kena ada cucu. Tu bahas dia, betul tak? Kalau Allah ada anak kena ada cucu. Maknanya sampai sekarang berapa ribu cucu Allah daripada Nabi Isa. Nampak tak? Mana boleh terhenti pada Isa dia tak ada cucu. Akal kita akan kata begitu. Nampak tak? Masih kita boleh hujah lagi. Tapi Nasara ni dia tak mau perpanjangkan hujah-hujah itu, dia ikut. Maka itu dia panggil taklid buta. Nampak tak? Taklid dengan hati yang buta. Ya. Taklid dengan hati yang buta. Ini yang salah. Jadi maka itu dipanggil sesat. Sebab itu Nasara ni sesat. Orang Yahudi itu derhaka. Orang-orang Yahudi Nasrani sesat. Ya, dhalin.
Dhalin tu sesat lah. Yang kita minta berlindung pada Allah 17 kali, paling minimal 17 kali sehari semalam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiba tidak jatuh dalam kancah dua golongan agama samawiyah yang telah dinodai, yang telah dicurangi, iaitu agama Yahudi, asalnya agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Musa. Agama Nasara, asalnya agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa bukan bawa agama Nasara. Dia bawa agama Hanif kepada masyarakat Nazari. Maka dipanggil Nasara. Ya. Sama juga dengan Yahudi. Ya. Nabi Musa bawa agama Hanif. Bukan agama Yahudi, tapi agama itu telah dikeluargakan. Yang ambil daripada nama, yang sulung daripada 12 anak Nabi Allah Yaqub yang sulung Yahuda. Maka jadilah agama tu agama keluarga, agama Yahudi. Nampak tak? Sebab tu kita tidak ada. Islam ni agama global. Tidak ada sempadan. Kalau ada sempadan, dia ala Yahudi. Kalau ada keluarga, dia Yahudi. Macam hari ni pun kita ada amal juga tu. Kita pun terjebak aja, tak sedar. Kalau ada orang mati, Nabi suruh ziarah orang mati, tak kira mati itu siapa. Orang Islam, saudara kamu mati, 6 perkara kan Nabi tuntut suruh kita buat. Ya. Abu Zar kata Rasul, ya, kekasihku telah mengajar aku akan 6 perkara suruh buat, antaranya menziarahi orang yang mati. Kalau ada dengar kematian zahir, kita ditanya siapa mati, orang habaq kita tak kenal, tak pergi. Tak ada kena-mengena kita, tak pergi. Itu Yahudi lah tu. Sebab dia ambil keluarga. Nampak tak? Sebab dia hanya terhad kepada keluarga. Ada kaitan dengan dia sebagai adik-beradik, baru dia pergi. Dia kenal, baru dia pergi. Nampak tak? Afshu salam, bukan kira siapa pun, bagi salam. Tak kita kenal. Assalamualaikum Ustaz. Disebut Ustaz di belakang tu. Orang lain tak kenal salam tu. Dia tak. Pasal apa nak berustaz di belakang pula? Assalamualaikum. Kum tu semua jamak, semua pakat kenal. Nampak tak? Pasal apa nak kena usul pula? Assalamualaikum Hamid. Bagi Hamid ya. Nampak tak? Muhammad tak kena. Duduk sebelah dia Muhammad tak kena. Nampak tak? Ini Yahudi. Kita tak sedar lah. Sebab kita dah terbawa-bawa dengan faham Yahudiyah. Sebab Yahudiyah ni agama keluarga. Ambil pada nama sulung, yang sulung tu Yahuda. Sebab dia telah mengkontrobasikan segala ajaran Nabi Musa, ya, memutar belit ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, sehingga banyak perkara yang terlindung, yang disekat, yang dihalang, yang dipadam daripada kitab Taurat. Ya, Syekh Muhammad Didat, Allahyarham, ya, ulama hebat kita. Dia kata apa? Terdapat 50,000 kesalahan dalam kitab Bible. Itu dia. Berani dia buat keluar tu. Hang tanyalah siapa pun. Dia panggil Pope terus, main hujah dengan dia. Panggil Pope terus. Nampak tak? Pope tak berani, tak sambut dia punya hujah. Pope kata kita hujah dalam chamber, kita ada orang. Buat apa dia kata? Aku nak orang semua dengar. Nampak tak? Semua orang buka to the audience, dia kata. Nampak? Kita bercakap dia orang. Aku nak beritahu kat hang, kata dalam Bible ada 50,000 kesilapan, kesalahan. Pasal apa hang tak habaq kat depa? Nampak tak? Pope tak sambut dia punya cabaran. Pope kata kita bercakap dalam chamber. Buat apa cakap dalam chamber? Kita bercakap dalam audience terbesar, biar semua masyarakat dunia boleh tengok. Nampak? Live telecast. Terus sampai ke mana-mana. Baru nak tahu kata Islam tu apa, Al-Quran tu apa, Bible tu tang mana, silap dia. Ya, inilah dia hujah-hujah yang kita kata. Dia pakai ikut turut, tidak berhujah, tidak bertanya, tidak kaji, tidak mengkaji, pakai turut ikut. Isa tu anak Tuhan lah. Isa Tuhan, Tuhan lah. Nampak tak? Ini sesat namanya, yang tak pakai akal. Syarak sangat-sangat melarang perkara ini. Maka kita kena guna akal secara dalil, secara menegakkan dalil nakli maupun akli. Sambung insya-Allah sikit lagi ya. Dan makna tasalsul pada lugat, tasalsul itu pada lugah, pada bahasa Arab ke bahasa Melayu lah, bukan ilmu lughah. Daripada segi bahasa Arab ke bahasa Melayu, lughah Arab ke lughah Melayu. Bukan bahasa lughah tu bahasa ilmu lughah lain.
Tasalsul itu pada lughah berhenti, dia kata berhenti-henti, maksudnya pada istilah iaitu berhubung atau bersambung-sambung beberapa perkara lepas satu hingga tiada berkesudahan. Misalnya ya, seperti dikatakan Hasan menjadikan Husain, Husain menjadikan Muhsin, Muhsin menjadikan Khalid, Khalid menjadikan Jamil, Jamil menjadikan Fulan, dan Fulan menjadikan Fulan, demikian seterusnya tiada kesudahan. Maka adanya sesuatu yang kena jadi dengan tiada kesudahan yang menjadikan itu ada satu perkara yang tidak diterima oleh akal, lagi-lagi tak boleh terima. Unta mula kena korap, unta yang kedua bawa korap, yang bawa kedua korap tu ambil korap daripada siapa? Tu dah saya dah bawa dah hujah tu, perkara benar, bawa daripada jumpa dua orang dan jumpa Nabi. Pasal unta seorang tu elok-elok kena korap, dia heret kawan dia yang punya unta korap tu mereka Nabi, ni unta dia Rasulullah kena korap, kena ke unta saya. Nampak tak? Nabi tanya pula kat tu, hang unta korap hang ni ambil kat siapa pula? Nampak tak ya? Dia kata tak ada ambil kat siapa pun, tahu kena korap tu. Dia kata nampak tak? Terus Nabi kata tidak ada naas pada hari, ya, tidak ada sial pada burung, tidak ada jangkit menjangkit pada kekuatan virus, tidak ada. Jangkit itu ada, kekuatan virus yang menjangkit itu tidak ada, kerana semuanya datang daripada Allah. Betul tak? Ya. Kalau nak kena. Tapi kita kena menghayati sunnatullah. Dalam perjalanan Islam ni kita ada dua sunnah. Pertama sunnatullah, kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, sunnah Nabi secara syariat untuk diamalkan. Sunnah Allah secara akaliyah, ilmiah yang kita kena guna. Nampak tak ya? Kalau kita nak makan secara langsungnya sunnah yang disebut sebagai sunnah Allah ni terletak dalam hukum-hukum adat yang begitu luas. Kita terima sebagai hukum adat ya. Secara adat garam tu masin, secara adat gula tu manis, dan dia beritahu kalau makan gula akan jadi penyakit apa? Kencing manis. Itu sunnah Allah. Sunnah Allah kita kena kenal. Maka dibahagi-bagi sunnah Allah tu dalam berbagai bidang ilmu. Nampak tak? Maka diletak secara Yunani, panggil secara logi, dia kata, kita panggil logi, psikologi, apa-apa logi tu asalnya logi, dia bahasa daripada Yunani sebut ya. Maknanya dia adalah sunnah. Yunani itu daripada bahasa daripada logi itu adalah sunnah dalam bahasa Yunan, maka itu Yunani. Maka dengan kanan itu kita sebut ilmu logi lah. Banyak logi anak-anak kita hantar ke pusat-pusat pengajian tinggi, belajar ilmu tu lah semua, keluar jadi doktornya, jadi juruteranya, jadi arkiteknya, jadi berbagai-bagai pakar dan berbagai bidang ilmu ni adalah masuk dalam rumpun sunnatullah. Faham tak? Bukan kebijaksanaan. Jangan salah, saya pernah sebut banyak kali dah kan, supaya kita faham ya. Kita duduk belajar di sekolah dulu ya, sistem pendidikan kita masih dikuasai oleh barat ya, dengan perlawanan dengan akidah berbagai-bagai lagi ya, macam matematik sendirilah ya. Itu sudah masuk dan banyak urusan yang kita faham asalnya semuanya daripada Allah. Sunnatullah, Allah law, bukan Newton law, bukan Isaac law, bukan Pascal law. Itu semua adalah bukan academic law ya. Itu adalah Allah law. Isaac Newton, dia duduk bawah pokok, dia tengok daun ni jatuh, tup jatuh, dia tak lena tau, dia tengok daun tu jatuh. Macam mana daun ni boleh jatuh tak naik atas? Mesti ada tarikan graviti. Tarikan ni datang daripada mana? Nampak tak? Kenapa ketarikan ni mesti ada? Kenapa kena ada graviti? Dia buat kajian, nampak tak? Dia pun bangkit daripada itu. Dia kata rupanya ada, dia sebut ada penciptanya yang buat macam itu, tapi orang tak mutar belik mengatakan Newton law. Nampak tak? Kita pergi ubah, pergi nama Newton law. Tak betul. Dia sendiri Newton kata itu bukan Newton, bukan law dia. Dia kata ini satu peraturan yang datang dari pencipta langit dan bumi ini sendiri. Ya, dia yang menjadikan. Mesti ada sebab. Masa itu kenyataan berarti wujud Tuhan. Kata Newton,
Newton kata wujud Tuhan, tapi tak tahulah dia tak beriman, tak tunjuklah kata dalam sejarah, dalam kenyataan kata dia beriman kepada Allah. Ya. Tu ya. Albert Einstein pun kata Tuhan ada, dia kata. Kita jangan lupa bahawasanya dalam setiap pergerakan kita ini tidak sunyi daripada suatu kuasa. Nampak tak? Yang memegang kita langsung, nampak tak? Tu dia. Dia sampai kepada peringkat tauhid tu. Itu yang kata Wahabi, orang-orang kafir pun tauhid rububiyah. Bukan. Tak ada tauhid rububiyah tu. Mereka kenal ada tauhid rububiyah, tapi mereka tidak mentauhidkan rububiyah. Sebab mereka menggandingkan Allah dengan berhala-berhala dan sembahan-sembahan yang lain. Nampak tak? Maka itu tidak artinya mentauhidkan Allah. Belum ada tauhid rububiyah. Ini Wahabi kata salah tu. Dia faham macam tu. Ini kita nak ambil kira. Jadi makanya balik kepada apa yang kita faham tadi ini, bahwasanya tidak ada tasalsul, A bagi jadi B, B jadi ke C, sampai tidak ada kesudahan. Jadi Allah tu ada bagi jadi dia sebelum dia. Jadi dia pula bagi jadi siapa? Mesti ada pula siapa-siapa ke belakang. Nampak dah. Tapi kenapa terhenti pada dia? Ya. Inilah yang kata tadi ini, asal daripada ibu jari datang kepada telunjuk, datang kepada jari tengah, datang kepada jari marih, datang kepada jari kelingking, terhenti tan jari kelingking, jangan pibuh jari lagi belakang tu. Nampak tak? Ini dia kata kenyataan Allah tidak ada berkait, berhubung, tidak ada keturunan, tidak ada zuriat. Dan Allah semata-mata dia Tuhan yang maha tunggal, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tinggi itu. Nampak tak? Kita kena faham lagu tu. Baik. Jadi makanya kata kesudahan, itulah yang dia ambil kira. Maka daripada keterangan ini nyatalah tiap-tiap daur itu tasalsul, tiada akas, tiada sebaliknya. Dan nyatalah kedua-duanya itu mustahil. Maka jika Tuhan tiada bersifat dengan qidam, nescaya membawa kepada daur atau tasalsul yang mustahil itu. Maka itu kita kena hukum pada akal dalam bahagian hukum akal yang wajib, bahwa Allah bersifat dengan sifat qidam, dan dia adalah qadim, dan dia adalah asa, masuk dalam kumpulan asanya Allah Subhanahu wa taala. Asa daripada sudut tidak ada awalan, asa daripada sudut tidak ada akhiran. Nampak tak? Asa daripada sudut wajib hanya semata-mata dia yang wujud dulu, tidak ada wujud sebelum dia atau sesudah dia. Faham ya? Faham. Maka itu disebut begini, membawa kepada daurat tasatul, tiap-tiap perkara membawa kepada mustahil, itu mustahil juga, yakni lazim daripada ada Tuhan, tiada ada Tuhan. Tatkala itu adanya makhluk turut mustahil pula, padahal kita semua ada. Ini kenyataan bahawa kita pula tentulah diadakan oleh yang tidak ada permulaan. Kalau ada permulaan itu macam kita, maka tentu ada lagi sebelumnya. Maka itu belum sampai lagi kepada kesimpulan Tuhan yang kita sebut sebagai yang benar-benar bersifat dengan qidam ataupun qadim tadi. Habis. Dekat tulang kita akan sambung, kita masuk tafsir sikit ya. Yang ketiga dalil Baqarah kita baca kemudian. InsyaAllah kita masuk pada ayat 6 ya. Surah Nuh ayat 6. Azan masuklah. Masuklah. Dekat nak. Silakan muazzin.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك محمدا عبده ورسوله لا حول ولا حول ولا قوة وجعلني مفلحا ولا حول وجعلني مفلحا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ربنا آتي سيدنا محمد الشرف والدرجة العادرة في الله مقام شفاء ربي ارحم وأنزل حمدا لله صلاة وسلاما على نبينا سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن نصره وواله. Alhamdulillah, kita masuk kepada ayat 6 ya. Ayat 6 yakni pada firman Allah, falam yazidhum du'ai illa firara, maka tidaklah menambah seruanku kepada mereka melainkan lari jua. Malam telah aku temui mereka dan aku beri dakwah. Nabi Nuh AS punya dakwah, tuan-tuan. Malam pun dia pergi, siang pun dia pergi. Malam telah aku temui mereka dan aku beri dakwah, siang telah aku hubungi mereka dan aku sampaikan seruan. Namun mereka jangankan mendekat, malahan mereka bertambah lari, bertambah menjauh. Macam tu punya tegas. Golongan yang diseru dakwah ni, zaman Nabi Nuh ni, umat dia semua kaya banyak, majoriti umat dia kaya raya. Mengikut dalam perspektif sejarah sirah, Nabi Nuh ni umat dia kebanyakannya orang kaya-kaya, orang yang kaya banyak. Yang miskin-miskin tu yang menjadi pengikut dia lah, yang ikut turut dia tu yang banyak daripada golongan miskin. Jadi dia pergi seru kat mereka ni golongan yang kaya raya. Golongan kaya raya ni pandang dia rendah. Nampak tak ya? Pandang dia rendah. Ya. Konsep ni boleh kita lihat dalam keadaan mana ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Ya, Belanda dia paral betul lah. Ya. Belanda ni dah tengok, dia pergi, dia berjalan ke surau, ke masjid. Dia berjalan, dia tengok ada apa-apa perkara yang menyentuh dia lah, yang menghina dia dalam pengajian kuliah-kuliah tu. Kemudian dia ditanya, yang mengajak tu siapa? Tu orang yang bercakap tu, ustaz tu siapa? Dia nak tanya ustaz tu orang kaya tak? Dia nak tahu dulu, pertama tanya ustaz tu kena orang kaya. Kena orang kaya, ada kedudukan bangsawan, baru boleh ikut apa dia kata. Kalau orang tu orang biasa, nampak tak? Orang miskin, tidak ada apa-apa kebesaran kemuliaan dia, tidak ada taraf kebangsawanan dia, jangan ikut. Nampak tak? Rendah, tak boleh ikut. Jadi pandang kepada, sebab tu Nabi kata akhir zaman akan timbul orang tidak akan memuliakan ulama,
melainkan pakaian baru. Nabi kata akhir zaman nanti satu era orang tidak memuliakan ulama melainkan pakaian baru. Dia nak tengok ulama tu punya status, pakaian dia kena steady, nampak tak ya, kedudukan dia, kewangan dia, ya, ekonomi dia, keturunan dia, nak kena ambil kira, baru kita boleh mengaji kat dia, nampak tak? Kalau dekat lekeh-lekeh duk pakai selipar Jepun, duk naik kapcai, tak jadi benda. Memang dia ikut, nampak tak? Ya. Inilah jadi kepada kepada seorang scholar British, ya. Seorang scholar British yang mana beliau telah mengadakan satu ceramah bebas berkenaan dengan Al-Quran, ya. Di mana, di satu dewan di Afrika Selatan, ya. Dia panggil segala ulama-ulama, mai semua ulama-ulama besar mai, ya, kita bercakap tentang Al-Quran. Jadi dalam masa dia tanya Quran ni pasal apa, dia tidak ada full stop, tak ada koma, tak ada apostrophe, tak ada bracket, nampak tak? Tak ada capital letter macam dia tak ada perenggan apa semua, baca terus lagu tu saja. Pasal apa lagu tu punya rendah, dia tak begitu tamadun, dia kata, keletakan Al-Quran saja dia bangkit perkara tu, ya. Minta jawab. Depan dia tu ada seorang ulama kecil, pendek, nampak tak? Pakai baju kurta lama dengan tak serika, pakai selipar Jepun, ya. Ulama tu bangkit nak jawab. Orang sebelah dia pakai hebat dengan sorban, orang tu tekan turun, jangan bangkit, malu hang yang pakai lagu ni, status hang tak layak nak naik atas stage. Pasal kena naik atas stage, tak bercakap, nampak tak? Itu dia, nah. Jadi makanya penceramah tu nampak penceramah tu tak apa, bagi dia naik, dia nak cakap, nampak. Tu kita tadi ni malu, hanya tengok pakaian begitu kita tak bagi dia naik stage, malu. Kita tengok lekeh, bahasanya dia tu adalah profesor, penuh full profesor dia tu, ya, Profesor Dr. Abdul Halim As-Siddiqi nama dia, nampak. Tu dah. Dia main lekeh begitu aja, nampak. Ya. Konak dalam bahasa Inggeris lah. Dia bercakap bahasa Inggeris lah. Pasti dia tanya dalam bahasa Inggeris. Ya. Jadi makanya kita tadi ini yang kita ambil kira, ya. Itulah kita pandang pakaian. Dia pun bagi jawab, dia bagi jawapan hujah-hujah, sehingga akhirnya penceramah ni sendiri undang dia khas untuk berdialog tentang Al-Quran saja. Nampak tak? Dia sewa satu hotel asing, nampak tak? Pasti nak panggil orang lain masuk sama nak dengar, nampak tak? Semata-mata nak berdialog saja, bukan berhujah, berdialog tentang Al-Quran, nampak tak? Dan penceramah ni memanglah seorang scholar British, ya, yang sangat meminati Islam dan dia anut Islam dan mati dalam Islam. Itu dia lah, ya. Itu yang boleh kita ambil kira. Baik, kita sambung sikit, ya. Jadi maka tu bila masyarakat Nabi zaman Nabi Musa tu, zaman Nabi Nuh ni semuanya kaya raya. Jadi apa kata apa? Kami boleh ikut ajaran kamu, tapi kamu kena singkirkan orang-orang miskin yang ikut kamu tu. Nampak? Kamu kena keluarkan daripada barisan pengikut kamu, boleh tak? Baru kami tak akan bercampur dengan mereka. Kami tak meduk sekali dengan orang miskin ni dalam satu kumpulan, satu jamaah di bawah pimpinan kamu, nampak tak? Kami nak kamu asingkan mereka tu, keluar daripada, bila kami ada, mereka jangan ada. Nampak tak? Baru kami boleh ikut kamu, wahai Nuh. Itu dia bagi syarat. Nampak tak? Dia lebih pandang kepada keduniaan, kedudukan. Itulah. Itulah. Maka ini yang dikatakan tadi ini sudah ada pada zaman Nabi Nuh, sampai sekarang pun begitu jugalah, ya. Khususan orang politik, dia tak mau ikut lah ustaz ni. Mana dia mau mengaji? Orang politik mana mau mengaji? Betul tak? Ya. Payah nak jumpa orang politik main mengaji. Tak ada. Sebab tak? Sebab dia pimpin, dia sampai pada peringkat dia sudah memimpin masyarakat
maka tidak layak nak dengar lagi nasihat-nasihat daripada seorang guru ataupun ustaz. Nampak? Tambah kalau ustaz pula tak ada kedudukan. Nampak ya? Tu nah. Tu dia. Ini di antara yang berlaku sekarang ni. Trend sekarang. Maka itu duk jahil orang tu lah. Duk bodoh orang tu lah. Ya. Itu kenyataan yang pengertian yang kita boleh faham hari ini, yang boleh kita ambil sebenarnya sudah berlaku. Bukan hanya sekarang, sudah ada di zaman Nabi Nuh. Ayat yang penting. Dan kata lagi pada ayat berikut, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya, pada ayat yang ke-7 tadi ini sampai ayat yang ke-6, ya, pada ayat yang ke-6 disebut, kemudian ayat 7 ni bunyi begitulah, ya. Maksud awal keluhan, dan seluruhnya aku tiap-tiap aku seru mereka agar engkau ampuni mereka. Maksud awal keluhan Nuh ini sejalan dengan ayat 4 di atas tadi, iaitu apabila mereka sambut seruan yang disampaikan Rasul Allah, pastilah dosa-dosa mereka diampuni. Dakwah semacam inilah yang bernama Bashir. Bashir, ya, satu di antara nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Bashir, ya, iaitu, dan satu di antara nama yang diberikan Allah kepada malaikat, dua malaikat yang akan menyoal tanya kita dalam kubur. Nampak tak? Yang bukan dalam wajah mungkar, bukan dalam wajah nakir. Dia mari dalam wajah yang paling segak dan cantik. Bashir, Nazir. Tak pakai nama mungkar nakir. Aku Bashir, ini Nazir. Nampak tak? Ya. Kami sampaikan salam Allah kepadamu. Ya. Maka tidurlah kamu sebagai pengantin. Nampak tak? Akan nanti kamu digarap, dibangunkan pada ketika saat ketikanya. Ya. Tu dia. Kita nak begitu. Perkemaskan akidah lah. Perkemaskan akidah, ma'rifah, sampai kepada hakikat, sampai kepada hikmah. Jangan tauhid saja. Ni kita mengaji ni kulit ni. Ni kita mengaji kulit, tuan-tuan ni. Masih kulit lagi. Nampak tak? Dia kena ambil sampai hikmah. Sampai tauhid, sampai hikmah. Nampak tak? Lagi tak sampai tauhid tu hikmah, tak sampai hakikat. Jadi hanya sekarang kita mengaji dekat ni je. Kenal sifat 20 dekat tu dia tak jadi. Kita kena selam lebih jauh. Nampak tak? Ya. Al-Ma'rifah, ini kita kena mengaji kitab hikam. Antara satunya kitab di dunia ni yang terbaik, the best. Nampak tak? Tentang hikmah tauhid. Tuan-tuan mengajilah. Kalau Datuk Guru mengajar kitab tu, mengajilah. Cari guru yang betul, guru lah. Guru yang boleh mengajar kitab tu. Guru yang berguru kitab tu. Dia nak mengajar kitab tu, dia dah baca, dah mengaji dah, kena ada guru. Baru dia boleh mengajar kitab tu. Nampak tak? Ya. Tu, ya. Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqui, ulama besar Indonesia. Ya. Ketua Lajnah Tafsir Al-Quran Saudi. Orang Indonesia tu. Ketua Lajnah Saudi tu. Saudi angkat dia jadi ketua Lajnah Tafsir Quran. Hebat lah, no? Hebat. Nah. Dia kata sendiri, kitab hikam tak boleh mengaji sendiri. Dan guru nak mengajar hikam mesti guru yang dah mengaji. Dia kata sendiri. Nampak tak? Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqui. Tentang buka Google, tengok, cek, tengok. Profesor T.M. Hasbi, Tiuku Hasbi As-Siddiqui. Tiuku, tengku lah dia. Nampak tak? Tuan-tuan buka. Ya. Itu paling hebat. Paling hebat punya ulama Indonesia lah, ya. Sempat menulis hampir 300 kitab. 300 kitab dia sempat tulis. Dan dipakai di pusat-pusat pengajian tinggi di seluruh Indonesia sekarang. Nampak tak? Ya. Tuan-tuan balik Mekah, Saudi dia bagi tafsir kan. Tafsir Indonesia, tafsir itu dialah sebagai pengurusi Lajnah Tafsir. Dia tengok nama di atas sekali. Saudi terima tafsir tu. Ada tu dia. Haji Hamid tengok tu dia. Bukti dia tu. Saya sempat jumpa dengan dia 2 kali. Tak sempat dengan dia, jumpa dengan dia dan dapat dengar sedikit dia punya ceramah lah, mengaji dak lah. Nampak tak? Balik kita cari dah kitab dah. Dah. Tu dia dah.
Gitu ya, begitu punya alim sungguh. Jadi pendek kata, disebut tadi ini kita nak mengaji tauhid ni sampai lagi ke atas tuan-tuan. Jangan sampai sekerat ya. Tak boleh jadi ya. Kita kena perpanjangkan. Baik, sambung kita tadi. Iaitu peringatan dakwah semacam ini yang pernah membashir, iaitu peringatan yang berisi berita gembira sebagai timbalan daripada nazir, iaitu peringatan yang berisi ancaman. Kalau tidak diacuh seruan itu, hukuman beratlah yang akan diterima. Sebab itu maka Nabi Nuh menekan dalam permulaan dakwahnya bahawa beliau menyeru kaumnya ialah agar beramai-ramai datang kepadanya, menyatakan percaya kepada Allah, beribadat dan bertakwa. Dengan demikian ampunan atas segala dosa akan dianugerah oleh Allah. Bila Allah ampun dosa kita, maka akan bukalah segala pintu kebahagiaan. Saya sebut begitu aja ya. Orang kalau bertanam, cucuk tanam, pertanian, orang yang diberi ampun oleh Allah, dia terima daripada sudut ketuhanan Allah, beriman dengan Allah, melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, pertaniannya maju, orang meniaganya maju. Apa-apa juga bidang kehidupan kita yang Tuhan tentukan bagi kita itu akan mencapai kemajuan. Jangan tengok bidang tu, tengok keberkatan dia. Nampak tak ya? Orang jual sayur tu pun sekadar jual sayur saja, bukan bertani, hanya jual sayur. Dia pergi ambil sayur, main menjaga. Nampak tak ya? Macam itu kan? Hidup mewah, sihat afiat ya. 91 umur dia, duduk menjaga lagi, boleh angkat bakul sayur lagi. Perempuan, bukan lagi lelaki, perempuan, kita kata perempuan duduk hidup lagi sekarang. Saya tanya kat dia, saya panggil Tuk lah kat dia ya, Tuk Su berapa umur sekarang? Dia kata agak-agak nampak lagu 70 lah. Oh, jauh tu dia kata. Tok Su sekarang 91 boleh pergi ambil sayur lagi, perempuan. Awak Tok Su tak ada anak-anak, senang dia kata, tapi tak boleh, Tok Su tak boleh buat, tak boleh duduk saja, tak boleh, kena kerja. Nampak tak? Pasal nampak sangat berkat Tuhan ni, dia kata. Nampak tak? Duk layan berkat Tuhan ni, dia kata seronok buat kerja. Duk layan berkat Tuhan tu dia. Bahasa tu baru sekali-sekali saya dengar. Masya-Allah. Boleh angkat bakul lagi. Duk melila orang tu dan gerai dia tu, nampak. Orang sebelah-sebelah berkata tabi. Nampak. Pasal apa yang kita berkat ni? Berkat umur, berkat sihat, berkat anggota tubuh badan, nampak tak? Berkat akal, berkat iman, semua dapat. Kenapa? Jauh daripada dosa, jauh daripada syirik. Alhamdulillah. Jauh daripada dosa, jauh daripada syirik. Dua perkara ni saja tuan-tuan. Allah ampun kita. Start mendapat pengampunan. Itu istilah ampun. Istilah ampun ni bukan kita sampai nak dengar seseorang turun kata aku ampun kamu lah. Bukan begitu. Istilah ampun ni, kita diampun Allah ataupun tidak bergantung pada dua benda ni. Sejauh mana kita melakukan dosa, ada dosa ke tidak? Sejauh mana kita menyekutukan Allah. Ada tak bibit-bibit tempiasan syirik dalam kehidupan kita? Ada tak? Hak tempih orang kata, buang hak tempih pun tak mau. Nampak tak? Mau terus bersih masuk sebulat-bulat tauhid dalam jiwa kita. Kemudian dosa, jauhi segala unsur-unsur dosa, yang besar yang kecil bagi kita sama. Dosa tu tak ada kecil besar. Dosa tu memang kepada Allah satu benda yang sangat terkeji, maka kita kena tinggal dua-dua. Jangan istilah dosa kecil tak apa, dosa besar tak boleh, tak mau lagu tu. Dia mau terus. Sebab yang datang perintah daripada yang satu, kembali memohon ampun kepada yang satu, nak mengampun kita pun datang daripada yang satu. Pasal apa nak kena dua dosa pula? Faham? Boleh tak? Itu dia lah. Itu maksud dia. Tinggal lagi syarat nak tentu yang mana kita nasuha, yang mana hanya dengan amal ibadat boleh padam. Daripada uduk ke uduk, solat ke solat, umrah ke umrah, dosa padam. Uduk pagi tadi kita ambil uduk kedua, daripada uduk pertama uduk kedua padam dosa, uduk kedua uduk ketiga padam dosa, subuh ke dhuhr padam dosa, dhuhr ke asar padam dosa,
Umrah ke umrah, padam dosa. Jumaat ke Jumaat, padam dosa. Nampak ya? Baca Quran, padam dosa. Bangun tahajud, padam dosa. Sunat hari Khamis, sunat hari Isnin, puasa, padam dosa. Itu amalan. Ada yang kena nasihat, tak boleh pakai amal. Kena bangun dengan satu kesedaran, insaf dengan merasa sesal kepada Allah dan keluar air mata menangis. Itu nasihat dia panggil. Nampak tak? Kena ada lagu tu, baru boleh jadi benda. Sambung insya-Allah. Tetapi bagaimana sambutan mereka? Ya, Nabi Nuh melanjutkan lanjutan, mereka masukkan jari. Ya Allah, depa masuk jari, ya. Ja'alu asabi'un fi adhanihim. Nampak tak? Depa masukkan jari-jari mereka ke telinga, tak mau dengar. Nampak tak? Lah ni tak payah telinga, lagi jahat daripada telinga. Nampak tak? Buka-buka kitab, dia lari keluar. Tak mengaji, nampak? Lagi jahat daripada depa. Nampak tak? Depa tak apa tutup telinga tu, oi. Kita tak payah telinga. Dia lari keluar lagu tu, ya. Nampak tak? Ha. Kadang-kadang Tok Imam lari keluar. Yang sedih Tok Imam lah. Tok Guru buka kitab, Tok Imam lari keluar. Nampak tak? Tak mengaji. Tapi minta nak jadi ulama. Allah ja'al minal syuhada, minal ulama. Minta jadi ulama. Tapi dia sendiri tidak mengimplementasikan doa dia. Macam mana makbul? Nak doa makbul, jemaah nak terima makbul doa tu? Nampak tak? Ya. Tidak ada hukum warak. Warak tu kena tunggu, duduk. Nampak tak? Kecuali ada hal lah nak buat macam mana. Dia terpaksa nak kena balik juga, ada kerja, tak dapat tidak lah. Kalau saya pun begitu juga, kan? Tak boleh main mengaji, tak boleh mengajar. Nak buat macam mana? Mengajar tak main terus. Lagi Tok Guru lah. Pasal ada hai, ada pasal, ada uzur kita terima lah. Ni tak ada uzur, tak ada pasal. Tak mau dengar, tak indah, benda tu tak penting. Ujub nama dia, penyakit tu ada kat dia. Macam mana jadi orang? Orang yang sudah rasa sudah cukup, sudah pada, sudah ada, tak payah mengaji. Aku dah faham semua. Ini orang ujub nama dia. Nampak tak? Dia tak tahu ilmu Allah tu bahar, lautan, mana di tepi. Na'udzubillah. Itu nak faham tadi ni. Maka ambil kira lagu tu, mereka masukkan jari mereka ke dalam telinga mereka, artinya mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau mengacuhkan, dan tidak mau peduli. Malahan mereka sumbat telinga, tanda enggan. Dan mereka perselubung kain mereka. Ambil kain selimut pula muka mereka. Kelumbung lagi. Tak mau dengar. Sampai tu benci. Tak mau tengok muka langsung. Hang pun jangan tengok muka kami. Ya Allah, Tuhanku ya. Wastaghshaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara. Masya Allah. Ini pun satu ungkapan yang menyatakan lebih lagi daripada semata-mata menyumbat telinga, malahan ditambahi dengan berselumbung kain. Kerana dengan berselumbung kain seakan-akan menggambarkan bahawa mereka tidak mau melihat orang yang menyampaikan seruan dan tidak mau pula dilihat. Untuk mendekatkan ungkapan ini ke dalam pengertian kita, ingatlah, orang yang menutup muka kerana dingin tidak dilihat orang. Misalnya orang yang buang air besar di dekat jalan raya. Ini di Indonesia banyak berlaku lah. Ya. Dia nak berak sangat. Mana nak pergi cari tempat. Ya. Dan nak terberak, pakai ambil kain selimut muka, dia berak. Jadi orang nampak, tak nampak muka dia. Nampak tak? Ini pun bodoh ayat ni, bukan cerdik. Ya. Nampak juga benda lagi tak elok. Muka hang tu elok. Hak benda keluar tu tak elok. Selak kain pakai berak tepi. Ditutupnya mukanya kerana dengan menutup muka itu dia merasa bahawa tidak ada orang melihatnya lagi. Nampak tak? Ini cerita apa? Cerita dog. Biawak. Dog ni bila orang hambat dia lari tau. Dia masuk kepala dia sorok kepala dia dalam tanah. Nampak tak? Buntut bungkuk dia terlepas keluar, ekor dia terlepas keluar. Orang pegang ekor, orang tarik. Nampak tak? Dia sorok muka dia dalam tanah. Nampak tak? Tu panggil bewak gabui. Ya, tak? Dia ingat orang tak nampak dah. Dia sorok muka. Ya? Tu dah. Tapi ekor dia, jubuk dia nampak. Pungkuk dia nampak. Jadi orang main tangkap dia betul. Dia nak tangkap ekor. Pegang ekor dia keluar. Tarik. Nampak tak? Senang lah tangkap lah. Ini kita panggil budaya dhab. Yang berak begitu lah. Dan mereka tetap berkeras dan menyombong sebesar-besar sombong. Nampak dah? Itu dia ya.
Itu yang kata tadi ini, wa asarru wastakbaru istikbarah. Kemudian sambung, summa inni da'autuhum jihara. Ya, dan mereka tetap berkeras menyombong, bersikeras menyombong. Sebenarnya sombong ini adalah puncak daripada 3 tingkat kesombongan. Pertama, cucuk telinga, ambil jari colok masuk dalam telinga. Kedua, selimut, nampak jangan bagi orang nampak. Ya, ketiga, mendayakan, lari dengan tidak mau lagi dengar. 3 cara ni depan ni melihat di atas kesombongannya. Dalam ayat ini terbayanglah jiwa yang ditimpa oleh penyakit rasa rendah diri yang telah melonjak. Nampak dah? Mau memegang teguh pendirian sendiri dan tidak mau menerima keterangan orang lain. Selfish, orang putih panggil. Nampak tak ya? Tidak mau lagi mempertimbang benar atau salahnya orang yang menyampaikan seruan dakwah. Tak kira siapa pun dia tak mau dengar lah. Dalam masyarakat kita sekarang banyak terdapat orang pertahankan pendirian dengan tidak mau bergaul dengan orang lain, menyombong dengan godaan sendiri, kemudian melarang kawan-kawannya sendiri jangan mendekat kepada orang yang bawa seruan pembaharuan. Nampak tak? Bukan kata dia saja, orang lain pun dia larang, jangan pergi dengar. Nampak? Tak payah semua mengarut. Dia kata apa? Dengar yang dia kata lagu ni, orang ni kata lagu ni, yang mana satu nak pakai, penghabis aku tak ikut semua. Bagus nampak tak? Hang kena pergi mengaji lah, pergi dengar dulu ya. Dalam Islam ni banyak ya, khilaf tu rahmat bagi umat Nabi SAW ya. Ada khilaf tu satu rahmat bagi umat, supaya mudah kita mencari jalan keluar, mudah mengambil kesempatan dengan bersenang-senang, ataupun mudah mengambil jalan dalam menyelesaikan masalah. Itu khilaf ya, bukan silap, khilaf. Kemudian melarang kawan-kawan sendiri jangan mendekat kepada orang membawa seruan pembaharuan, kerana orang-orang amat pintar ngomong, pandai bercakap. Dia pandai bercakap. Nampak tak? Ya, kita tegur kat dia, dia pergi kata orang pandai sangat. Saya tegur, Tok Guru tegur, hang silap, aku tegur lah. Dia pergi kata ke orang apa? Pandai sangat. Pasal aku pandai lah, aku tegur. Kalau aku tak pandai, aku tak tegur lah kan. Dia boleh kata lagu tu kat ustaz, pandai sangat. Pasal tu ustaz tu tegur dia, pasal tak betul. Nampak tak ya? Masya Allah, punya tak faham. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan tertarik kepadanya kerana dia mempunyai sihir ataupun hypnotism. Dah pergi langgak hypnotism pula dah, hypnotize ya. Mana ada guru hypnotize kita ya? Mana ada para dai pendakwah belajar ilmu hypnotize ya? Kami dalam muzakarah haji ini ada satu slot, kami mengaji satu bab ya, bahagian apa ni, consulting ya. Kami sebagai konselor consulting dalam soal-soal kejiwaan, psikologi kan ya. Panggil pakar-pakar psikologi main mengajar. Ustaz-ustaz ni, kami ustaz-ustaz bukan mengaji, yang tu di pondok tak mengaji, di pusat pengajian pun kami tak mengaji. Tapi kita hadapi dengan jemaah haji ni, kita kena ada sedikit ilmu psikologi, ilmu jiwa kan. Mengajilah ilmu jiwa ni. Dalam ilmu jiwa ni tak masuk hypnotism, hypnotize tak pakai. Nampak tak? Kita bukan boleh dakwah orang pakai hypnotize. Nak curi orang, nak curi duit boleh hypnotize. Nampak tak? Yang banyak dia buat hari ni, orang belajar hypnotize tu pasal nak curi, nak rompak, nak pukau orang ya. Ustaz, ilmu-ilmu para dakwah mubalik ni tidak ada ya. Dalam ilmu dakwah mereka tak masuk hipnotis. Nampak tak? Hypnotize, hypnotism ni tak masuk. Tak betul. Jadi orang ni pandai-pandai kata apa, hang pergi ngaji apa, ustaz tu dia buka orang. Nampak tak? Ya. Nampak tak? Pandai hypnotize orang, tarik orang ya. Ya. Ini salah sebenarnya. Dia meletakkan satu fitnah kepada para dai dan mubalik. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan tertarik kepadanya kerana dia punya sihir atau hipnotisme yang dapat mempengaruhi orang. Akhirnya mereka menyisihkan diri dan tidak mau mencampur kepada orang lain. Itulah ya. Kemudian itu pada ayat 8 kita lihat. Pada ayat 8 yang disebut oleh musannif, summa ini da'utuhum jihara. Kemudian itu sesungguhnya telah aku suruh mereka secara berterus terang. Jihara, terang-terang. Tak ada sorok-sorok lagi. Kat mana dia jumpa bersembung dengan muka, bertembung dengan dia menyeru. Dia pun terus dakwah. Ini Nabi Nuh tuan-tuan, punya tegas. Dengan sabak, tegas, dengan sabak dan begitu rendah hati. Ya.
cukup tinggi diplomasi dia. Tidak ada tendeng aling-aling yang mudarat dan yang manfaat, yang berbahagia, yang berbahaya, semuanya sama. Semua aku sampaikan dengan berterus terang, kemudian itu sungguh-sungguh telah aku jelaskan secara terang, tidak sembunyi-sembunyi, tidak berbisik-bisik, malahan di muka masyarakat ramai, di muka orang banyak, sehingga tidak sedikit pun ada yang tersembunyi, dan aku sampaikan secara diam-diam sebenar-benar rahsia. Ada yang diam-diam bisik, ada yang mau dengar, dia cakap pelan-pelan lah. Yang mana mau dengar, tak cucuk telinga, ada juga. Nabi Nuh ada umat dia macam itu, ya. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ya. Dan aku sampaikan secara diam-diam sebenarnya rahsia, ada di antara umat dia tadi ini yang boleh dengar lah, mau dengar, respect dia juga. Tapi walaupun dia tidak beriman, dia mau dengar juga. Maka orang ni Nabi Nuh akan bercakap secara pelan, rahsia. Nampak tak? Secara lebih rendah. Artinya sebagai seorang pendakwah yang besar dan berpengalaman, Nabi Nuh telah melakukan tegas dengan berbagai macam cara. Ada dakwah secara terus terang, tidak ada kata yang tersembunyi. Terus, tidak, ya, direct, terus, outspoken dia panggil, outspoken, ya. Terus ada dakwah di muka ramai kepada orang banyak, diketahui oleh semua orang, dan ada pula yang beliau lakukan secara bisik-bisik. Secara rahsia supaya terasa lebih sungguh-sungguh, lebih mendalam, yang kadang-kadang disebut kursus 5 minit. Yang ni banyak dibuat oleh Al-Alamah Al-Fahamah Al-Syahid Hasan Al-Banna. Kalau kita baca balik sejarah dia, Hasan Al-Banna dengan Ikhwanul Muslimin, ya, maka Hasan Al-Banna banyak melakukan cara dakwah begini. Maka tu dia boleh pergi semua tempat arak, dia masuk dalam bar, dia masuk dalam pub, dia masuk dalam night club, dia sampai, nampak tak, ya? Tempat-tempat orang bekerja, secara kasar pun dia masuk, pelabuhan-pelabuhan dia singgah. Just 5 minutes. Hanya 5 minit cakap, tak lama. Nampak tak, ya? Tapi kesan dia, bila dia cakap tu, akan adalah orang-orang yang dengar tu pergi cari dia. Minum arak pergi cari. Kita cakap dalam masjid, semua orang baik-baik ni. Tak ada orang lah. Dia tak buat begitu, dia cakap dalam masjid kita cakap juga, dia tak nampak, ya. Dalam khutbah, dalam ceramah, dalam pengajian, kita masukkan juga sebagai mengingatkan kembali, ya. Orang yang beriman tu akan ada manfaat baginya, ya. Wa dzakir fa inna dzikra fa innahu la, ada berikan keimanan. Tetapi yang ni kita nak cari, orang Arab ni tak main masjid. Kita kena cari dia lah. Nampak tak? Ya, orang-orang seronok-seronok ni, maksiat-maksiat ni tak mari masjid. Kita kena pergi cari dia. Bila kita pergi cari dia, dia nampak kita mari tu dengan keadaan yang sayang, suka, kita mari dengan keadaan yang mesra. Mesti ada mesra dakwah. Itu kena ada. Mesra dakwah itu kena ada. Bukan mesra alam saja, mesra dakwah. Cara kita approach, bagaimana kita proceed, ya, bagaimana ayat muka kita, memek muka kita, keadaan kita berjumpa dengan mereka. Serban kita jangan buang lah. Tak payah buang serban. Nampak? Diikat sambui tak payahlah. Nampak? Terus macam mana kita juga, baru dia tahu kita tu siapa dia. Seperti ada perbezaan. Kalau kita mari lagu dia nampak kita tu rendah. Nampak tak? Kalau kita mari dengan keadaan kita sendiri, berpakaian kita, personality kita tu kena jagalah sebagai seorang mubaligh, seorang muslim, seorang mukmin, ya, seorang yang betul-betul beradab dan sebagainya, maka tentu dia akan lebih menghormati kita. Kita bercakap pula benda-benda yang baik, bahasa yang tersusun, kata-kata yang indah, tidak menghina dia. Nampak tak? Dakwah 5 minit ini yang paling susah kita nak buat. Bukan senang, boleh bercakap, ya. Tapi kesan 5 minit dia Hasan Al-Banna, orang datang ikut dia sampai ke rumah, ya. Orang mari cari dia di mana. Siapa muallim ni? Siapa orang ni? Ya. Ini kita maknanya niat awal kita datang tu, seruan kita hanya kepada Allah, kerana Allah, dengan Allah kita berjalan. Yang kadang-kadang disebut kursus 5 minit, sebentar saja 4 mata sangat penting. Itu pun dicobakan oleh Nabi Nuh, yang lama hidup banyak dirasai, jauh berjalan banyak dilihat, artinya sudah kenyang dengan pengalaman. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana
ويسير لنا أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.